Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lazatin abadan adada ni'matihi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Namaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'u wal intifa' wal ifadati wal istifadah wal hasu ala tumasik bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalatil ala khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridwaihi wa qurbihi wa sawabihi subhanah. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada bulan Ramadan pada tahun ini kita dibenarkan untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Di samping itu untuk kita menambah pengetahuan kita dalam menuntut ilmu. Maka dengan ilmu itulah kita akan dapat memperbaiki segala amalan kita dan menyebabkan kita mendapat taqarrub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan majlis pada pagi ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Begitu juga kepada orang yang hadir pada pagi ini. Qala musannif rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada pembicaraan di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali yang wafat pada 505 Hijrah. Menyingkap hati menghampiri ilahi. Muka surat yang ke-70 telah kita bicarakan. Kemudian kita masuk kepada muka surat yang 71, iaitu perenggan yang paling atas sekali. Kalaupun diulang tidak mengapa, kerana ia lebih baik untuk kita mendengar ilmu itu berulang-ulang agar masuk dan menyusuk di dalam hati kita itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini di dalam hadis kursi yang disebutkan, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku, maksudnya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada memohon kepadaku. Beza di antara orang yang menyebut nama Allah, memuji Allah, dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan memberinya sesuatu, kata Allah, yang lebih baik, yang lebih afdal daripada yang aku berikan kepadanya jika dia memohon kepadaku. Maksudnya, orang yang memuji kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah SWT, itu lebih afdal lagi daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Allah SWT, iza sukhila abadi sana'i an mas'alati a'taituhu afdala ma'atis sa'ilin. Apabila hambaku disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang aku kurniakan kepada orang yang meminta-minta. Hadis ini riwayat Malik Ibn Al-Haris. Al-Fadil berkata, telah sampai khabar kepada kami bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku berzikirlah kepadaku sesaat setelah solat subuh. Ini kita selepas daripada solat subuh. Maka hanyalah sesaat, maksud sesaat itu sedetik waktu yang terluang. Dan sesaat setelah solat asar, hingga aku memenuhi keperluanmu di antara dua waktu itu. Itu merupakan amalan orang-orang soleh, amalan-amalan para nabi, para anbiya, yang mereka itu apabila selesai daripada mengerjakan solat subuh, mereka akan berzikir.
Tidak kira sama ada zikir secara sir ataupun secara jahar. Kedua-duanya dibolehkan. Seorang ulama mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku memerhatikan hati seorang hamba kerana yang ditelek oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hati seseorang itu seikhlas mana ataupun sedekat mana dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana zikir ini mesti hadir hati kita kepada Allah. Dia berbeza. Kalau membaca Al-Quran, berselawat kepada baginda Nabi SAW, tidak hadir hati kita kepada Allah, itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Tetapi kalau berzikir, hati kita lalai, itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada ganjaran pahala. Itu sebab kita berzikir, hendaklah hati kita itu betul-betul kita tautkan dengan Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hati kita itu yang menyebabkan kita itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau lalai, maka itu tidak mendatangkan manfaat bagi seseorang itu. Kerana hati yang lalai ketika berzikir kepada Allah tidak akan ada ganjaran pahala di sisi Allah. Lalu aku mendapati sebagian besarnya berpegang pada zikir kepadaku, maka aku mengawasi kebijaksanaannya, menjadi teman duduknya, teman bicaranya dan kekasihnya. Masya Allah, tabarakallah. Kerana sebagaimana yang dituntut untuk kita senantiasa mengingati Allah. Seumpama majlis ini, majlis yang mengingati Allah, majlis yang membicarakan tentang Allah, majlis yang akan dibaca kalamullah, majlis akan menyebut nama kekasih Allah iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan radhiyallahu taala berkata, zikir itu ada dua. Zikir ada dua. Yang pertamanya zikir kepada Allah Azza wa Jalla di antara diri anda dan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dengan zikir apa sekalipun. Tetapi yang lebih bagus, yang lebih baik lagi, iaitu lebih besar pahalanya dan lebih utama dari itu, yang kedua itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kisah seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita, lalu ataupun seorang wanita yang digoda oleh seorang lelaki, hanya mereka berdua saja. Tetapi ketika itu tidak ada orang, mereka boleh berbuat apa saja, tetapi ketika itu mereka ingat kepada Allah, takut kepada Allah, lalu mereka itu berzikir kepada Allah, itu lebih lagi besar ganjaran pahala. Di saat nak melakukan maksiat, dia ingat kepada Allah lalu meninggalkan maksiat tersebut, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirawatkan bahawa setiap nyawa keluar daripada dunia dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga. Itu sebab kadang-kadang orang nak mati, tuan-tuan, dia minta air. Dahaga dia. Kerana apa? Lidahnya itu tidak basah dengan zikrullah. Dia banyak melupakan Allah ketika hayatnya, ketika hidupnya. Berzikir tetapi tidak banyak. Ala kadar saja. Tidak mahu menyebut nama Allah SWT, tetapi lebih banyak menyebut sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Kurang menyebut nama Allah. Kecuali nyawa orang yang berzikir kepada Allah SWT. Itu sebab jangan kita tinggalkan zikir-zikir. Majlis zikir jangan kita tinggalkan. Sama ada majlis itu menyebut nama Allah ketika kita berzikir ataupun dalam majlis-majlis seumpama begini. Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala berkata, tidak ada yang disesali penghuni syurga melainkan ketika sesaat sahaja mereka tidak berzikir kepada Allah SWT. Dalam satu riwayat, kalau dia menduduki satu tempat itu, dia tidak berzikir kepada Allah, seumpama pembaringannya, tempat tidurnya. Ketika dia nak tidur, dia tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, itu akan disesali ketika dia di akhirat nanti. Ketika dia bangun tidur, dia tidak menyebut nama Allah, dia akan menyesali nanti. Itu ahli syurga yang menyesali. Kerana melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala nikmat kepadanya. Itu sebab di dalam kitab Al-Azkar, tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar kitab Al-Azkar, diajar kita itu di antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini dia punya batas waktunya 50 ayat. Maka Imam Nawawi
menuliskan tentang hadis baginda Nabi SAW, di mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diajar oleh baginda Nabi SAW di antara azan dan iqamah, hendaklah engkau menyebut 10 kali subhanallah, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Maka Allah SWT menyahut, kesemua itu hamba-Ku memuji-Ku dan dia beristighfar kepada-Ku, akan Aku ampunkan hamba-Ku ini. Dan juga diajar oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, barang siapa membaca ayatul kursi di antara azan dan iqamah, akan diampunkan dosanya di antara 2 solat. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebab kita tengok ada gap kan tadi antara azan dengan iqamah, begitu panjang waktunya. Waktu untuk kita berzikir dengan subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Kalau di beberapa tempat pengajian, di tempat pengajian kami dulu, kalau di pondok ataupun di pesantren, pesantren ataupun di pondok, kalau tuan-tuan pergi ke pondok Ma'an An-Nur di Janda Baik, dan dibimbing oleh Syekhuna, tuan guru kami, iaitu guru mulia kami, tuan guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari Al-Makki hafizallahu ta'ala, sebelum dikumandangkan iqamah, maka mereka akan beramai-ramai berzikir subhanallah, 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 diikuti nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergema tempat tu dengan zikir. Kemudian dibacakan ayatul kursi. Kemudian selesai daripada ayatul kursi, minta keampunan kepada Allah untuk muslimin dan muslimat sebanyak 27 kali, yang dikatakan barang siapa minta ampun untuk muslimin dan muslimat sebanyak 27 kali, maka dia di antara orang yang dimakbulkan doanya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Selesai 27 kali, barulah muazzin Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu amalan-amalan mereka. Pergi saja ke pondok-pondok, masya-Allah, tabarakallah, penuh dengan zikir-zikir, penuh dengan zikir-zikir. Tetapi di akhir zaman ini, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa berkurangnya amal-amal umatku. Semakin berkurang, zikir-zikir tidak lagi kedengaran. Sebagaimana yang disebutkan, wayan kusul amal. Dan berkurangnya pengamalan. Amalan tu tidak ada lagi, tidak dihidupkan lagi pada akhir zaman ini. Tuan-tuan boleh pergi ke masjid-masjid mana-mana sekalipun. Biasanya kan, kalau orang-orang terdahulu kan tak pernah meninggalkan amanah Rasulullah bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Saya pernah jadi imam di seksyen 6 Shah Alam. Ketika itu dimintalah kuliah subuh, saya jadi imam. Sampai ayatul kursi, ramai ikut. Sampai dekat situ, ramai dah senyap dah. Rupanya ramai dah tak hafal lagi dah. Sebab dah tak diamalkan lagi. Tak diamalkan lagi. Ramai dah tak tahu lagi. Zikir sebegitu, tak ada lagi dah. Sebab tidak diamalkan. Yang akhirnya menyebabkan ramai di antara mereka tak tahu itu merupakan salah satu zikir selepas daripada solat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tak diamalkan lagi. Yang menyebabkan apatah lagi anak-anak muda, mereka tidak tahu, tidak lagi membaca. Dia tahu zikir itu sampai ayatul kursi, lepas tu bacalah yang lain, itu saja, tutup, tak panjang lagi dah. Itu sebab di dalam kitab-kitab, kalau kita tengok tuan-tuan guru dulu, zikirnya Masya Allah, tabarakallah, panjang. Kalau kita merujuk kitab-kitab Turat, kitab-kitab lama, kitab Bidayatul Hidayah,
yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menunjukkan bagaimana zikir itu menghidupkan hati kita yang mati ini. Zikir itu menghidupkan hati kita yang mati, agar kita itu tidak terleka, tidak terlalai dengan keseronokan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yazkurullahu azza wa jalla, tidaklah duduk di dalam sebuah majlis sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis seumpama majlis ini, illa haffathumul malaikatu wa asyiyathumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Rawahul Muslim wa Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad, Imam Ahmad. Ini riwayat begitu banyak. Tidak duduk satu kaum di dalam sebuah majlis sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan para malaikat mengelilingi mereka. Malaikat mengelilingi tuan-tuan yang hadir dalam majlis ini, mencurahkan rahmat kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya, iaitu Allah membanggakan mereka yang duduk dalam majlis sebegini. Tak seronok ke Allah banggakan kita? Allah bangga dengan kehadiran hamba-hambanya pada pagi ini. Lalu didoakan oleh malaikat keampunan untuk setiap daripada kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebab duduk tak lama, tuan-tuan. Kalau antara maghrib dengan isyak kan, kalau ada majlis ilmu macam ni kan, kadang-kadang ada orang lepas maghrib dia cabut dah, nanti isyak dia datang balik. Padahal tak lama, bunyi tet tu berhenti lah. Bukannya lama pun, apatah lagi dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama sekarang ni. Masuk isyak kena berhenti dah. Bukannya lama mana duduk, tak lama mana pun. Dalam majlis ilmu begitu juga majlis begini. Ini sampai 7.20, 7.25 atau 7.30 berhenti lah. Nak balik apa? Makan tak boleh, minum tak boleh. Allah Rabbi. Duduk je. Bukan suruh baca kitab. Duduk, dengar. Cukup lah. Dah dapat dah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat keampunan. Itu sebab ketika di Mekah dulu, orang tanya saya, rombongan umrah, dia tanya saya, Ustaz duduk dalam majlis tu faham ke apa dia cakap? Orang tu sampaikan ilmu dalam bahasa Urdu, satu kumpulan daripada Pakistan saya ingat, dalam bahasa Urdu. Memang saya tak faham bahasa Urdu, tapi kita nak duduk dalam majlis yang penuh keberkatan walaupun tak faham. Dapat tak? Dapat. Subhanallah. Faham tak faham pun dia cakap bahasa Urdu, entah apa dia cakap tak tahu. Tapi kita duduk juga majlis tu. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita nak duduk bersama orang-orang yang mulia. Itu saja. Dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu lagi disebutkan, tiadalah satu kaum berkumpul serta berzikir kepada Allah tanpa menginginkan sesuatu selain keredaannya. Apa yang kita buat adalah mencari reda Allah. Apa saja. Bukan mencari sesuatu, bukan mencari redanya manusia, sebagaimana yang kita melakukan solat tarawih pada malam hari. Man qama ramadana imanan watisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, iaitu tarawih, kerana iman dan mengharapkan redha Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Harapkan redha Allah, bukan harapkan imbuhan, tuan-tuan. Ada juga orang yang nak dirikan sembahyang tarawih, dia harapkan imbuhan, satu malam dapat 100, sebulan cukup 3,000. Jangan harapkan imbuhan, cari redha Allah, bukan cari imbuhan, bukan cari pendapatan. Cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan mencari redhanya manusia. Kita tidak akan mendapat redhanya manusia, sebagaimana baginda Nabi SAW yang berdakwah ke Taif, dilontar dengan batu, diejek sampai berdarah kaki Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW duduk di dalam kebun tamar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
yang Rasulullah mengatakan tidak kisahlah manusia tidak redha, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh aku ya Allah, asalkan engkau redha dengan perbuatan aku. Mencari redha Allah, bukan mencari redha manusia. Kita tidak akan dapat mendapatkan redha manusia, dan redha manusia itu tidak ada manfaatnya kecuali redhanya Allah SWT. Ada manfaatnya. Seumpama seorang isteri, ini muslimat tak ada kan? Tu yang nak berhenti cepat tu semangat tak ada, muslimat tak ada. Isteri mesti mendapat redha daripada suaminya kalau nak dapat syurga. Itu saja. Kadang-kadang dia orang tak suka kita cakap itu. Betul? Kalau suami tidak redha kepada isterinya, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Jangan main-main. Tetapi akhir zaman ini ramai yang para isteri mereka tidak mencari redha daripada suaminya. Ingatkan kepada mereka, kalau nakkan syurga mesti mencari redha suaminya, bukan membuatkan kemarahan suaminya. Baik. Allahu Rabbi. Melainkan penyeru dari langit memanggilnya. Kita ini diseru, cuma kita tak dengar. Kita ini tidak dengar apa yang diseru. Diseru daripada penyeru daripada langit memanggilnya, berdirilah dengan keampunan bagimu. Semuanya akan balik dengan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tuan-tuan dan yang hadir pada hari ini adalah di kalangan orang yang fi sabilillah, iaitu orang yang keluar untuk menuntut ilmu, yang dikira sebagai orang yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikira sebagai orang yang sedang berjihad ke jalan Allah. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Nak tahu apakah Allah itu ingat kepada kita? Tengok pada diri kita sejauh mana ingatan kita kepada Allah. Nak tahu seseorang itu apakah dia itu diingati oleh Allah? Dia mesti orang yang senantiasa mengingati Allah. Barulah orang itu mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab diseru oleh penduduk langit, berdirilah dengan keampunan. Sebagaimana orang-orang yang berpuasa, tuan-tuan yang berpuasa, umat Islam yang berpuasa, sebagaimana Rasulullah mengatakan, lau azinnallaha ta'ala lis-samawati wal ardi an taqallama labasyarata man sama syahra ramadhana bil jannah. Jikalah seandainya Allah Subhanahu Taala memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, nescayalah kedua langit dan bumi akan mengkhabarkan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ia mendapatkan syurga. Tapi kita tak dengar lah langit tu, bumi bercakap. Banyak perkara yang kita terhijab daripada mendengar. Begitu juga dengan siksaan kubur. Kita pergi kubur kan ada dengar siksa kubur. Rasulullah mengatakan, kalaulah kalian tidak lari ketakutan, aku minta kepada Allah agar kalian diperdengarkan dengan siksaan ahli kubur ni. Kalau dengar macam mana tuan-tuan? Allahu Rabbi. Pakai tak pergi kubur lah, lengang kubur, jalan kuari ceras tu, seorang pun tak nak pergi. Tak berani, takut. Kemudiannya hadis lagi, tidak duduk satu kaum tanpa berzikir kepada Allah SWT dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW, kerana orang yang melupakan Sayyidina Rasulullah SAW apabila disebut namanya, orang ini terlalu bakhil, melainkan kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Kerana apa? Kerana dia itu telah melupakan Sayyidul Wujud, yang menyebabkan dia akan tidak mendapat syafaat daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Umat Islam ini ada 3 golongan.
3 golongan yang akan masuk syurga. Kita semua ahli syurga. Semuanya akan masuk syurga. Satu golongan lagi yang sentiasa buat kebaikan, itu masuk syurga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah SWT. Tidak ada keburukan yang dia lakukan. Para rasul, para nabi, mereka yang tidak mempunyai dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang berbuat dosa. Golongan yang berbuat dosa ini akan masuk syurga dengan rahmatnya Allah. Kerana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah, penyayang. Dan redanya Allah itu lebih lagi daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi golongan yang berbuat maksiat, buat dosa besar. Masya Allah Ta'ala. Dosa besar juga dia buat. Tetapi dia juga mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Bagaimanakah dia mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu Ta'ala sedangkan dia melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia masuk syurga dengan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita golongan yang mana tuan-tuan? Golongan yang ketiga kita ni. Harapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mengaku kita ini banyak dosa. Kita jangan mengatakan kita ini tidak ada dosa. Kita mesti mengaku dosa kita itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itulah hasil daripada faedah daripada kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga, kerana Rasulullah ketika itu tidak mengangkat kepalanya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada umatnya yang membuat dosa besar. Dan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, iaitu syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Syafaat Rasulullah diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar kerana sifat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengasihi umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun, bila dikatakan harisun, sirah mubalaghah, terlalu kasih kepada umatnya, terlalu sayang kepada umat. Itu Rasulullah. Yang melebihi umatnya mengasihi dirinya sendiri. Rasulullah lebih lagi kasih kepada kita berbanding kita mengasihi diri kita. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Majlis kebaikan menghapuskan bagi orang mukmin 2 juta majlis keburukan. Ni majlis kebaikan atau majlis keburukan? Terhapus 2 juta majlis keburukan. Malah disebutkan di dalam kitab-kitab orang yang hadir dalam majlis ilmu ketika bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahalanya yang begitu besar di sisi Allah. Majlis taklim, majlis ilmu yang dihadir, dia akan mendapat kebaikan di sisi Allah yang begitu besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, penghuni langit memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memerhatikan bintang-bintang. Rumah kita dihidupkan dengan amalan-amalan soleh, dengan tahajudnya, dengan duha. Nanti balik sembahyang duha di rumah kita. Jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Hidupkan juga bacaan Al-Quran di rumah kita. Walaupun hanya kita seorang saja. Saya sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan, kita ada buat tadabbur Al-Quran di rumah saya. Bermula daripada 1 Ramadan sampailah kita akan buat sampai 30 Ramadan. Tapi tak ramailah datang. Di antara jemaah saya yang saya mengajar duha, daripada yang ada dalam 50 orang, 3 orang yang datang. Nak buat macam mana?
tadabbur Al-Quran bukannya kita bukan buat tadarus. Tadabbur Al-Quran agar memahami apa yang dibaca. Itu sebab salafus soleh mengatakan la an aqra'a idza zuzzilat wal alqari'ah atadabbaruha wa ataqahuma ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Jika aku membaca hanya surah Zulzilah, sebagaimana Tuan Imam rakaat kedua tadi membaca surah Zulzilah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, betul kan Tuan Imam kan? Dan surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dengan penuh tadabbur dan difahami maknanya, lebih aku senangi daripada aku membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan difahami maknanya. Ini perkataan salafus salih. Kalau dia membaca cuma surah Zulzilah dengan surah Al-Qari'ah, selepas kita baca, kita tadabbur, kita memahami ayat tersebut, kerana kita nak mengetahui kandungan bacaan yang kita baca itu. Bukan sekadar baca juga dapat pahala, tetapi mentadabbur itu lebih lagi, kerana kita sedang membaca kalamullah. Itu yang kita nak buat. Baik. Tak apalah, tiga orang dah datang. Ada kadang-kadang 3 orang tu, ada seorang tu ada pula medical check up dekat hospital, tinggal 2 orang. Satu Ahad ni saya buat pukul 8.30. Kalau hari lain pukul 8 biasanya. 1 jam 8 sampai 9 hari-hari istiqamah. Kita nak istiqamah 8 sampai 9, 8 sampai 9. Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa jika kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, pasti syaitan dan dunia lari. Syaitan berkata kepada dunia, tidaklah engkau melihat apa yang mereka buat. Iblis, syaitan, sebagaimana salafus salih mengatakan, inni iblis la yakhafu minal qalbil ladzi fihi zikrullah ta'ala kama yakhaful usfur min hajar. Sesungguhnya iblis sangat takutkan seperti seekor burung yang takutkan batu. Takut dia. Itu sebab zikrullah ini akan menyebabkan bisikan waswas syaitan hilang. An Anas bin Malik radhiyallahu taala, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana wadi'un khatamahu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah, akan meletakkan paruh, iaitu belalai, ataupun hujung hidungnya ke atas hati seorang anak Adam. Dia letak paruh dia, belalai dia ke hati anak Adam tadi tu. Fa in zakarallahu azza wa jalla khanasa wa in nasiyal iltaqama qalbah fadzalikal waswasul khannas. Sekiranya anak Adam tadi itu mengingati Allah, maka syaitan itu pergi bersembunyi, lari dia, menyorok dia. Itu lupa lalai daripada zikrullah, maka ia akan segera memakan hatinya, maka itulah dia al-waswas al-khannas. Dia bisikan waswas. Itu sebab orang tak nak beramal pada akhir zaman ini, sebagaimana saya sebut minggu lepas pada kuliah maghrib baru-baru ni kan. Bila kita bagi satu-satu amalan tu, dia tak yakin. Tak yakin. Yoko. Tu elemen. Itu akan menjauhkan kita daripada kejahatan makhluk-makhluk, sama ada jin ataupun manusia. Yoko. Tak yakin. Tak yakin dia. Berapa ramai orang tak yakin dengan amalan. Allah Rabbi. Kerana syaitan, dia membisikkan kejahatan ke dalam hati yang lalai. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaitanu khasimun ala qalbi ibni Adam, fa iza zakarallahu khanasa wa iza ghafala waswas. Abdullah ibn Abbas dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu senantiasa tetap berada memerhatikan hati anak Adam. Dia tunggu ya.
Dia akan berada dengan kita, memerhatikan hati anak Adam. Apabila dia mengingati Allah, ia akan menyembunyikan diri. Dan apabila seorang itu lupa dari mengingati Allah, maka ia akan membisikkan kejahatan ke hatinya. Buat jahat, buat jahat. Itu sebab hati yang berzikir, dia selamat daripada wa fil akhirati syaitan fa iza zakarallahu qannasa wa iza lam yazkurillah wada'a syaitanu min qaruhu fi qalbihi waswasalah. Tidak ada seorang Adam pun melainkan bagi hatinya itu ada dua buah rumah. Dua rumah kata Rasulullah. Salah satu daripadanya terdapat malaikat, satu rumah lagi syaitan. Apabila dia berzikir kepada Allah, maka syaitan itu menyembunyikan dirinya. Apabila dia tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan meletakkan paruhnya pada hatinya dan membisikkan kejahatan kepada ni. Buat jahat. Syaitan Ustaz, mana ada bulan Ramadan ni? Syaitan kena tambat. Oh, Rabbi. Mudah orang cakap kan? Yang ditambat itu ialah syaitan-syaitan yang besar, yang ganas. Yang kecil-kecil masih lagi ada pada bulan Ramadan, sebagaimana Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa ni? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari di dalam kitab Fathul Bari. Kerana pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Itu riwayat Muslim. Maka Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang dimaksudkan dalam hadis ini merujuk sebahagiannya saja, bukan semua syaitan. Itu sebab bulan Ramadan ada orang perangai macam syaitan, buat iklan raya, iklan judi. Itu perangai syaitan lah tu. Itu sebab ada orang masih lagi berperangai syaitan, kerana masih lagi diganggu oleh syaitan, iaitu mereka yang ganas. Bukan semua. Itu sebab Ibn Khuzaimah juga dia menyebutkan bab dalam sahihnya tentang hadis ini. Begitu juga terdapat satu bab sahih daripada Ibn Khuzaimah, bab menjelaskan terhadap apa yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang ganas, yang besar. Bukan merujuk kepada seluruh syaitan. Syaitan masih ada lagi, iblis masih ada lagi. Itu sebab bila kita baca hadis, tuan-tuan, jangan baca secara literal. Faham hadis secara literal. Faham hadis, oh itulah maksud hadis. Baca syarahnya. Kalau daripada Sahih Muslim, maka yang mensyarahkannya Imam Nawawi. Sahih Bukhari yang mensyarahkan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itu sebab kena tahu tentang syarah-syarah. Kalau baca hadis, habis memahami satu hadis, dan kita pun membuat pemahaman melalui hadis itu, maka itulah yang menyebabkan kita hanya memahami secara literal ataupun memahami secara zahir hadis saja. Sebagaimana golongan-golongan yang memahami secara literal Al-Quran dan hadis. Lalu dia berkatakan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, yang sesat itu masuk neraka. Apa dia yang baru? Yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apa dia? Selawat di antara celah-celah tarawih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad. Bid'ah tu Rasulullah tak pernah buat, masuk neraka. Sebab dia faham hadis macam tu secara zahir. Dia faham. Padahal dalam hadis tu bukan semua, sebahagian saja. Dia faham semua. Semua perkara baru bid'ah. Ni Al-Quran bid'ah. Zaman Rasulullah mana ada mushaf Al-Quran? Sekarang ni Al-Quran ada pula barisnya, ada pula color dia, macam-macam lagi. Itu lagi bid'ah besar tu.
Tak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Bukan semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah itu dikatakan bid'ah. Sebagaimana sahabat Nabi SAW yang membaca doa iftitah. Tuan-tuan, kalau solat tarawih jangan tinggalkan doa iftitah. Rugi kalau meninggalkan doa iftitah. Terutama kalau tuan imam, jangan terus usalli sunatan tarawih rakaataini imam lillahi ta'ala Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu doa iftitah, paling tidak Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Salah seorang sahabat Rasulullah membacanya, lalu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang membaca tadi itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila? Ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku melihat ketika itu langit-langit sedang terbuka. Nabi tak ajar pun macam tu baca. Seorang sahabat lagi selepas daripada i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Siapa tadi yang membaca tadi itu? Rasulullah tanya. Ana ya Rasulullah, aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak mencatat pahala, ganjaran pahala yang engkau baca tadi itu. Rasulullah kata, aku tak ajar tu bid'ah, tu benda baru. Ada. Rasulullah ketika Isra' wa Mi'raj mendengar terompah Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam syurga. Turunnya Rasulullah daripada peristiwa Isra' wa Mi'raj bertanya kepada Sayyidina Bilal, amalan apa yang kau lakukan Bilal sehingga kan aku mendengar tapak kaki kau di dalam syurga? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, aku sentiasa memperbarui wudu aku. Ketika wudu aku batal, aku sentiasa berwudu dan aku melaksanakan solat sunat wudu. Ada Rasulullah ajar? Tak ada. Dibuat oleh siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu sebab bukannya semua perkara baru itu dikira sebagai bid'ah. Kena faham. Ini tak tahlil bid'ah, pergi kubur bid'ah, habis semua bid'ah. Semua bid'ah habis, nak buat apa tuan-tuan? Main futsal tak bid'ah. Itu yang tak bid'ah. Itu saya bawa kisah lah penutupnya tuan-tuan, ni bulan Ramadan ni. Ada seorang suami dia ni suka pergi surau. Tiap-tiap malam Jumaat pergi surau baca Yasin tahlil arwah. Tiap-tiap Jumaat baca Yasin tahlil arwah. Itulah amalan surau tersebut. Isteri dia pula belajar dengan ustaz-ustaz yang suka membida'ahkan, mensyirikkan orang, nak masukkan orang dalam neraka. Belajar dengan ustaz-ustaz begini. Akhirnya satu hari pada hari Rabu, isteri dia tanya kat suami kat rumah, bang, besok hari apa bang? Hari Khamis. Hari Khamis tu kalau malam apa bang? Malam Jumaat, kata suami dia. Suami confident lah jawab malam Jumaat, sebab malam Jumaat biasanya dapat sunat kan. Jadi isteri dia kata, saya nak pesan dah kat abang janganlah pergi surau tiap-tiap malam Jumaat tu baca Yasin, buat tahlil arwah. Kenapa pula, kata suami dia. Sebab perkara itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara baru bang, bid'ah tu. Saya takut abang masuk neraka. Sebab dia belajar dengan tu, akhirnya bergaduh. Malam tu isteri tidur dalam bilik, suami tidur kat luar. Besok hari Khamis, suami pergi kerja. Bila suami pergi kerja, cari isteri, tak tahu ke mana perginya. Balik daripada kerja, suami dia panggil isteri. Panggil dia. Mari sini sekejap awak, dia kata. Ada apa awak panggil saya? Dia marah lah kan. Sebab tak nak dengar cakap dia, nak pergi surau tadi. Ada apa awak panggil saya? Jadi suami dia kata, sekarang saya dah sedar dah. Saya dah sedar dah. Yang awak kata perkara baru yang Nabi tak buat ni, bid'ah. Kita tak boleh buat. Kita kena ikut cara Rasulullah. Lalu suami dia pun buka briefcase dia. Keluarkan borang untuk kahwin satu lagi, poligami. Dia minta isteri dia sign. Isteri kata, apa hal pula? Dia kata, Nabi, isterinya lebih pada satu. Saya kahwin satu ni bid'ah. Saya kena kahwin lebih. Macam Rasulullah. Baru kau tahu. Sikit bid'ah, sikit bid'ah. Tu.
kena faham tentang bid'ah ini macam mana. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la yarda Muhammadun wahadun min ummati finnar. Nabi SAW tidak reda seorang pun umatnya masuk ke dalam neraka. Tak reda. Tiba-tiba kita katakan setiap perkara itu wa kullu dhalalatin finnar, setiap perkara bid'ah itu yang sesat itu masuk neraka. Jangan main-main untuk kita menerakakan orang. Allahu Rabbi. Pada akhir zaman ini itulah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Yang banyak berlaku. Mereka itu keluar di corong-corong TV dan sebagainya. Apatah lagi hari ini senang nak menyampaikan ilmu melalui online dia. Tauliah tak ada pun tak apa. Online dia. Orang pun ikut. Tak payah tauliah lagi dah. Adalah dimaklumkan tauliah saya tamat 31 bulan 12 2021 tuan-tuan. Masih ada tauliah lagi. Sebagai makluman kepada pihak surau lah, jangan surau tanya nanti. Dan saya telah pun memperbaruinya, sedang dalam proses. Jangan surau tanya ni, ustaz ni ada tauliah tak? Boleh cek dengan Jaiz. Boleh cek dengan Jaiz. Hujung tahun ni baru mati. Baik sikit lagi tuan-tuan. Allahu Rabbi. Maka syaitan akan lari. Syaitan berkata kepada dunia, tidakkah engkau melihat apa yang mereka buat? Dunia juga lari. Kerana dunia yang kita kejar, dia juga akan lari. Dunia yang kita kejar akan lari. Akhirat yang kita kejar, dia akan dekat dengan kita. Betul tuan-tuan. Dunia yang kita kejar. Dunia. Semua yang dunia telah lari pada kita. Dulu kita boleh makan durian Musang King sampai 8 biji boleh, tak ada masalah, muda-muda dulu. Sekarang nak makan 12 pun tak larat lagi dah. Dah lari pada kita dah. Dulu boleh makan banyak, sekarang makan sikit dah kembung perut, senak dah. Dah lari pada kita dah. Dulu boleh makan udang, makan ketam, sekarang dah tak boleh dah sebab ada gout. Dah lari pada kita dah. Itu semua dunia. Dunia selagi kita kejar, semakin dia lari pada kita. Tetapi akhirat kita kejar semakin dekat dengan kita. Maka dunia akan lari apabila kita itu mengingati kepada Allah SWT. Dunia menjawab, biarkan mereka. Kerana jika mereka telah berserai, aku akan membawa leher mereka kepadamu. Dunia kata, dia orang dah keluar pada majlis ni, aku akan kejar dia. Seorang-seorang ni aku cari dia. Dia sibuk dengan aku nanti. Allahu Rabbi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa ia masuk pasar. Ia berkata, aku melihat kamu di sini sementara warisan Rasulullah SAW dibahagikan di dalam masjid. Orang-orang lalu pergi ke masjid dan meninggalkan pasar. Akan tetapi mereka tidak melihat warisan itu. Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat warisan dibahagikan di dalam masjid. Abu Hurairah balik bertanya, apa yang kamu lihat? Mereka menjawab, kami melihat sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah SWT dan membaca Al-Quran. Maka Abu Hurairah mengatakan, inilah warisan Rasulullah. Inilah yang kita buat, warisan Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW senantiasa berzikir waktu subuh sampai terbit matahari, kemudian mendirikan 2 rakaat solat yang ganjarannya pahala apa tuan-tuan? Umrah yang sempurna. 3 kali Rasulullah ulang. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita semua akan diampuni oleh Allah SWT pada bulan Ramadan yang begitu mulia ini. Ampun dan maaf daripada saya juga. Mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah SWT agar wabak yang sedang melanda negara kita akan berkurangan, kerana kita takut kalau makin meningkat kita tidak akan lagi berpeluang untuk berjemaah. Kita takut kita tidak berpeluang untuk sama-sama menyambut Idul Fitri di surau ini sebagaimana tahun-tahun yang lepas. Tak apalah kalau kita tak dapat balik kampung tuan-tuan. Yang penting dapat kita tarawih bersama-sama. Dapat kita majlis ilmu bersama-sama. Dapat kita merayakan Idul Fitri bersama-sama di dalam surau yang begitu mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengekalkan apa yang kita dapat. Dan kita tutuplah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.